Kemarin Ahli Parlimen Pokok Sena Yang Berhormat Datuk Haji Mahfuz Omar memanggil satu sidang akhbar membuat kenyataan bahawa saya telah mendapat peruntukan bajet berjumlah 30 juta untuk melaksanakan 2,000 program latihan dikhususkan untuk para belia dan di negara ini. Peruntukan tersebut, kata beliau, disalurkan melalui Kementerian Belia dan Sukan. Beliau juga menamakan Jati, NGO yang saya terajui sebagai pihak yang terlibat dalam urusan program latihan yang disebutkan itu. Suka saya menyatakan dengan penuh ketegasan bahawa saya tidak pernah terlibat dalam mana-mana perundingan dengan pihak Kementerian Belia dan Sukan untuk membincangkan program latihan seperti yang dituduh oleh ahli parlimen sepokok Sena itu. B. Saya juga tidak pernah melantik mana-mana wakil bagi pihak saya untuk merundingkan hal-hal yang berkaitan dengan latihan tersebut. C. Jati yang dilancarkan pada 21 Februari yang lalu tidak pernah terlibat dalam sebarang bentuk program latihan yang disebutkan. Bagi saya, tuduhan yang dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Haji Mahfuz itu adalah satu tuduhan yang sangat berat. Tuduhan sedemikian, menjejaskan kredibiliti saya sebagai Presiden Jati, Adun Gombak Setia, Ahli Majlis Agama Islam Selangor, pakar runding pengurusan dan latihan, serta motivator berwibawa. B. Menyebabkan anggota keluarga terdekat saya menanggung malu akibat tuduhan yang sama sekali tidak berasas itu. C. Menjadikan ahli jati yang baru saja ditubuhkan mempersoalkan kredibiliti saya untuk memimpin mereka. Saya mendapati tuduhan yang dibuat sehingga memerlukan satu sidang akhbar khas oleh Yang Berhormat Datuk Mahfuz adalah berniat jahat, berunsur fitnah, percubaan memburukkan imej saya di mata rakyat, mencemar kredibiliti saya sebagai ahli politik, pakar runding profesional, pakar motivasi dan peneraju badan bukan kerajaan seperti Jati yang berjuang untuk mengagungkan Islam, memertabatkan bangsa Melayu dan mendaulatkan institusi raja. Saya telah pun menyerahkan perkara ini kepada barisan peguam saya untuk mengambil tindakan yang munasabah. Satu kenyataan resmi akan dikeluarkan kemudian. Perkara kedua berhubung dengan kenyataan pengurusi Biro Politik Hamas yang dilaporkan sebagai berita utama media tempatan kemarin. Oleh kerana kenyataan tersebut berbeza langsung dengan apa yang diberi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka saya telah menyarankan perkara berikut. Datuk Seri Anwar Ibrahim menarik semula kenyataan yang dibuat sebelum ini yang menyokong usaha membantu mempertahankan keselamatan negara Israel berikutan dengan kenyataan terbaru daripada pimpinan Hamas yang dipaparkan dalam media kemarin. B. Tuan Guru Mursyidun Am PAS membawa semula isu ini untuk dibincangkan dalam Majlis Syura Ulama PAS supaya ahli-ahli Majlis Syura PAS dapat melihat semula perkara ini dalam perspektif yang lebih sahih. C. Datuk Seri Anwar Ibrahim harus berhenti menggunakan nama-nama pimpinan Palestin dan ulama-ulama terkemuka di dunia untuk dijadikan bahan mempertahankan posisi yang beliau ambil terhadap isu ini yang ternyata tidak benar. Dan D. Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam di Malaysia, Palestin dan masyarakat dunia. Perkara ketiga berhubung dengan anggapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor bahawa saya seolah-olah telah meracuni pemikiran rakyat hingga menimbulkan suasana kerisauan umum berhubung kait dengan isu pemurtadan orang-orang Melayu Islam di negeri Selangor khasnya. Dalam hal ini, suka saya nyatakan bahawa memang terdapat bukti-bukti sahih mengenai gerak kerja memurtadkan orang Melayu Islam yang sudah berjalan buat sekian lamanya. B. Pandangan Yang Amat Berhormat Menteri Besar bertentangan sama sekali dengan titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai payung agama Islam negeri yang menyebut bahawa memang terdapat tindakan memurtadkan orang Melayu Islam dalam kes DUMC. C. Sejak tertubuhnya USA Unit Selamatkan Akidah, unit ini telah menerima lebih daripada 50 kes melibatkan orang Melayu Islam yang telah menggugurkan keislaman mereka menjadi penganut agama Kristian. D. USA telah berusaha dengan kerjasama Lembaga Zakat Negeri Selangor untuk membawa mereka semula ke pangkal jalan. Usaha-usaha ini telah menampakkan tanda-tanda positif. Mengenai hal ini, saya berasa hairan terhadap sikap Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam hal perkara penting menyentuh soal akidah umat. Sepatutnya sebagai MB dan sekarang ini memegang portfolio hal ehwal Islam, saya menganggap seandainya terdapat riak-riak tentang kerja-kerja memurtadkan, patut dipandang serius, bukan mempersoalkan apa yang telah dilakukan oleh pihak-pihak lain. Kalau Yang Amat Berhormat Menteri Besar prihatin kepada perpaduan masyarakat dan keharmonian beragama, pihak-pihak yang terlibat juga memiliki komitmen yang sedemikian. Apa tujuan dia? Pertama sekali tentang kemarahan roadshow saya.
Malam tadi roadshow yang ke-33 kita lakukan di Pendang, kehadiran antara 7,000 ke 8,000. Mengikut masyarakat Pendang, sejak akhir-akhir ini belum ada lagi roadshow atau ceramah-ceramah yang sedemikian dengan kehadiran dalam jumlah 7,000 ke 8,000, 6,000 ke 7,000 orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di Kota Baru 3 malam yang lepas, 20,000 orang, ya, di pintu geng namanya, di Taman Guru, yang ada 3 jalan nak masuk ke padang tersebut, 3 jalan tersumbat dengan manusia yang kata orang yang rapat, yang membanjiri tempat diadakan program. Ini pun dikatakan oleh masyarakat tempatan, terutama teman-teman guru, orang-orang profesional yang tinggal di kawasan itu, sejak mereka diam di kawasan itu belum pernah melihat banjiran manusia yang sedemikian. Sama ada yang dilakukan oleh UMNO atau dilakukan oleh PAS atau mana-mana parti pun yang melakukan program seperti apa yang kita lakukan 3 malam yang lepas. Dan sebab itu, saudara, kemarahan ini, dan saya yakin malam tadi kita di Pendang, sekarang ini sedang dibincang hangat oleh pimpinan-pimpinan PAS dari peringkat kawasan, pimpinan-pimpinan PAS dari peringkat negeri, hatta pimpinan PAS dari peringkat pusat, melihat kemarahan roadshow yang saya dan teman-teman sedang melakukannya. Sebagai ahli politik, kita banyak melihat yang tersirat daripada yang tersurat. Yang tersurat pun penting bagi ahli politik, yang tersirat pun penting bagi ahli politik. Jadi memerlukan satu kuda tunggangan yang namanya Mahfuz untuk membawa isu yang melanda negeri Kedah sekarang, isu roadshow Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, untuk dibawa ke satu sudut supaya isu sekarang itu diketepikan, dan isu mengenai saya mendapat 30 juta daripada Kementerian Belia dan Sukan itu dipaparkan di akhbar-akhbar dan akan jadikan polemik buat seketika. Saya rasa memang inilah parasit. Saudara lihat, dalam konteks-konteks yang lain, misalnya saya akan sebut nanti bagaimana ahli Parlimen Kuala Selangor seolah-olah seperti mendabik dada dengan memberikan jawapan. Bolehkah PAS menerima jawatan tertinggi timbalan presiden daripada kaum yang bukan Islam? Dia mengata PAS bersedia. Bayangkan, dia ahli biasa dalam PAS Central Committee. Dia tidak memegang jawatan yang lebih daripada itu, lebih besar daripada itu. Saya yang memegang jawatan yang lebih besar daripada itu satu masa dulu. Saya naik presiden PAS. Saya Pusatjaya PAS Negeri Selangor, naik presiden selama 6 tahun. Pusatjaya PAS Negeri Selangor selama 8 tahun. Saya pun tak mampu kalau masih dalam PAS untuk membuat kenyataan yang begitu, kata orang, yang begitu tegas, yang mengatakan, ya, PAS bersedia menerima calon timbalan presiden daripada kalangan yang bukan Islam. Saya rasa kenyataan inilah kenyataan dasar. Kenyataan-kenyataan ini melibatkan perlembagaan PAS. Kenyataan-kenyataan ini melibatkan Majlis Syura. Sampai masanya bagi saya, pimpinan PAS, Majlis Syura dan seluruhnya take stock. Tengok apa yang dibuat oleh pimpinan parasit yang disuarakan oleh Mahfuz, yang disuarakan oleh Dr. Zul. Tengok apa kesannya kepada PAS. Saya terlalu yakin kesan kepada PAS, kesan negatifnya sangat-sangat meluas. Dan orang sedang mempersoalkan sekarang ini. Walaupun kita dapati Setiausaha Agung PAS tidak bersetuju, walaupun Ketua Dewan Ulama PAS, Datuk Harun Taib, tidak bersetuju, walaupun Mursyidul Am menggambarkan tidak bersetujuannya kepada kenyataan yang dikeluarkan. Tetapi inilah message parasit. Inilah tugas parasit. Inilah strategi parasit. Inilah sebenarnya taktik parasit untuk menjadikan PAS seperti juga macam DAP. Menjadikan PAS seperti PKR. Bukan PAS yang berjuang untuk mendaulatkan agama Islam, mendaulatkan bangsa Melayu dan mendaulatkan institusi raja sebagaimana yang saya perjuangkan bersama dengan Jati sekarang ini. Jadi saya rasa atas sebab itulah saya fikir dia punya bacaan secara yang tersembunyi, bacaan secara yang tersirat. 3 perkara itulah saya rasa mungkin yang menyokong apa yang saudara tanyakan kepada saya sebentar tadi mengenai saya ulang balik, Datuk Mahfuz Omar mengeluarkan kenyataan yang begitu berani. Kenyataan itu begitu berani. Saya rasa, saya tak tahulah, antara ahli parlimen dalam dunia ni yang paling berani ialah Datuk Mahfuz Omar. Sama ada fakta, tak ada fakta, dia terus panggil sidang akhbar, dan itu menggambarkan. Saya bagi tahu semalam di Pendang, kambing pun boleh berfikir, lembu pun boleh berfikir agaknya dalam situasi yang sedemikian.
Tapi ada orang lebih teruk daripada kambing dan daripada lembu dalam untuk memikirkan, yang menjejaskan individu, yang menjejaskan keluarga individu, yang menjejaskan kepimpinan masyarakat, yang menjejaskan saya sebagai orang yang telah tercebur dalam masyarakat sejak 40 tahun yang lalu. On both issues, on both fundamentals, saya tidak nampak apa masalahnya. Masalahnya ialah dengki. Masalahnya ialah hasad. Masalahnya ialah nak khianat. Masalahnya tak boleh tengok orang senang. Masalahnya bila kita melancarkan jati ada 1,000 orang di SACC. Masalahnya sekarang ni di mana saya pergi pun sekurang-kurangnya tiap-tiap kali saya pergi ada 500 ke 1,000 orang mendaftar terus untuk menjadi ahli. Ini masalahnya. Yang saya rasa PAS tak buat seperti itu. PAS tak mampu nak melakukan seperti itu. Begitu juga dengan program-program yang ditaja oleh saya. Saya nak sebut bila saya pergi ke batu apa? Di Perak. Batu Gajah. Bila saya pergi Batu Gajah, 15,000 orang. 2-3 hari selepas itu, Khalid Samad pergi tempat yang sama. Okey, saya dapat berita someone did the head count. 150 orang saja yang hadir. Only 1% daripada kehadiran mendengar ceramah daripada kita 15,000 orang. Jadi inilah hasad, inilah dengki. Tentang isu murtad Datuk. Ya. Datuk bila cadang nak dedahkan video yang Okay. Now, bagi kami dalam 2 minggu lagi lah. Sekarang in the process kan. Benda tu panjang. Keseluruhannya dalam 2 jam begitu. Ada 2 form of video that need to be produced. One is the long ones in which maybe we will be presenting the verbatim tentang apa yang disebutkan oleh mereka yang terlibat. Nombor 2 nanti ada shorter version. Shorter version ini yang kita akan tunjukkan kepada publik insya-Allah ya dengan keizinan mereka. Yang saya nak juga sebutkan kat sini ya, mereka mengatakan kepada saya tentang termasuk Menteri Besar tentang ini adalah rekaan-rekaan Hasan Ali, tetapi saya nak menyebutkan ya, sejak USA ditubuhkan ada lebih 50 daripada orang yang telah menggugurkan kalimah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah came forward and met us and perhaps nak dapatkan payung perlindungan daripada kita. Orang-orang ini diburu oleh saudara mara. Orang-orang ini diburu oleh masyarakat kerana masyarakat tidak boleh duduk bersama, diam bersama dan hidup bersama dengan orang yang murtad. Bapaknya tidak mengaku anak, saudara mara tak mengaku saudara mara. Bagaimana saya nak meletakkan orang ini sebagaimana yang dipinta? Tunjukkan orang ini di khalayak ramai. Siapa yang boleh menjamin? Kalau ada orang yang boleh menjamin keselamatannya terjamin sepanjang hidupnya, yes, saya akan pujuk mereka untuk mereka berdepan dengan masyarakat. Tetapi siapa yang boleh menjamin? Bolehkah orang gereja menjamin? Bolehkah Dr. Paul itu menjamin? Bolehkah siapa-siapa menjamin? Jadi kita kena fikir. Dan saya nak bagi tahu orang-orang yang mengkritik saya, soal murtad ni bukan soal kecil. Kepada orang yang tak faham soal murtad, you gugurkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, you are reduced to almost nothing. You are living in a world of nothingness. As far as life is concerned, as far as God is concerned, as far as the Prophet is concerned, as far as your Islamicity is concerned. Sebab itu bukan kecil benda tu. Saya heran kenapa Menteri Besar pun boleh tersangkut dengan perkara-perkara yang sedemikian. Sepatutnya sebagai Menteri Besar dan sebagai Exco yang bertanggungjawab tentang portfolio agama sekarang ni yang dibebankan kepada Menteri Besar, saya sepatutnya ada riak-riak kecil je. Tak perlu ada wave lagi. Only ripples. If there are ripples there, sebagai orang yang bertanggungjawab. That's precisely what I did. Apa yang saya lakukan bila saya mendapat khabar terdapatnya gejala-gejala memurtadkan orang Islam itu. Jadi saya rasa dalam hal ini saya tidak ada masalah, tetapi ada syarat-syaratnya. For me to reveal, of course there are certain precondition need to be fulfilled. I hope if all of us are in full agreement that the revelation will require certain precondition, that is if those preconditions are met, then saya tidak ada masalah lah, saya rasa. Maksudnya faktor keselamatan. Ya, faktor keselamatan, yes, faktor keselamatan. Sangat penting. Buat report polis dan minta bagi protection pada orang yang buat pengakuan ni. Yalah, sekarang ni tak perlu laporan polis. Pasal dia datang jumpa saya dan dia pun tak nak. You buat laporan polis, your name will be revealed. You buat laporan polis, polis akan menyiasat. Bukan saja dia menyiasat, adik-beradiknya ditanya, kakak-kakak abang ditanya, masyarakat ditanya. Ni hal-hal akidah ni tak boleh sampai peringkat itu.
Hal akidah ni aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal akidah ni aku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Tapi keseluruhannya masyarakat termasuk MB, rasa saya tak faham degup jantung masyarakat Islam. Tak faham tentang arti murtad yang sebenarnya. Tak faham apa arti kalimat dan kalimat syahadah dalam kehidupan umat Islam. Saya rasa dia tak faham. Kalau dia faham, saya ingat Menteri Besar tidak mencabar saya ya untuk menunjukkan bukti-bukti dan minta Maiz dan Jaiz untuk menyiasat perkara ini. Jadikan kekalahan teruk pas. Ada 2-3 isu. Pertama, isu mengenai Palestin. Kedua, isu mengenai kristianisasi. Yang kita lihat ahli parlimen Shah Alam betul-betul memperjuangkan. Saya pun tak tahulah bila gereja melantik dia sebagai wakil gereja memperjuangkan tentang hal-hal kemurtadan orang Islam ini. Ketiga, kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Zul, ahli parlimen Kuala Selangor, yang meminta, yang meredakan, yang bersedia untuk menabalkan timbalan presiden daripada kalangan yang bukan Islam. Dan saya nak bagi tahu, isu-isu lain termasuk pemecatan Hasan Ali masih lagi relevan. Dan saya nampak orang datang in flocks of thousands and thousands and thousands. They do not want to see me, because they see me almost every day in your newspapers, in media, in electronic media. Tetapi nak tengok message yang saya sampaikan kepada mereka. The message went on very, very well. Very, very well. So far, Alhamdulillah lah. 20,000 di sana, 15,000 di sini. Saya nak mengatakan satu rejuvenation. A new era altogether sekarang ni dalam nak menghadapi PRU yang ke-13 yang akan datang ini. Jadi saya rasa, saya nak nasihatkan teman-teman. Mungkin saya terlalu kerdil dan orang luar daripada PAS sekarang. Tapi, you have got to take stock. From now on, take stock tentang position tuan-tuan dalam Pakatan Rakyat tersebut.